السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat sahabat pendengar Ikiman dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-159 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Yang bermaksud, dan tidak ada seorang pun dari kalangan ahli kitab melainkan ia akan beriman kepada Nabi Isa sebelum matinya, dan pada hari kiamat kelak Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam mentafsirkan ayat ini, para ulama tafsir mempunyai dua pendekatan. Yang pertama, mereka mengatakan bahawa ganti nama dalam frasa qabla mautih, di situ kembali kepada Nabi Isa AS. Maka maknanya ialah tidak ada seorang pun dalam kalangan ahli kitab melainkan akan beriman dengan Nabi Isa tatkala turunnya baginda pada akhir zaman dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Qabla mautih, iaitu sebelum kematian Nabi Isa itu sendiri. Wa yaumal qiyamati yakunu, dan pada hari kiamat Nabi Isa alaihissalam yakunu alaihim, akan menjadi ke atas mereka, iaitu ke atas ahlul kitab itu, syahida, sebagai saksi yang bersaksi ke atas mereka bahawa baginda telah memerintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah dan telah melarang mereka daripada mensyirikkan dan menyekutukan Allah. Dan aliran ataupun pendekatan ini menjadi pendekatan yang dipilih oleh ramai dalam kalangan ahli tafsir, dan di antaranya ialah Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Sementara terdapat pendekatan yang kedua, yang mana mereka mengatakan bahawa qabla mautih itu, di situ kembali kepada ahlul kitab, kepada ahlul kitab ataupun al-kitabi yang disebut di dalam ayat di awal ayat ini, wa inna min ahlil kitab, dalam kalangan ahlul kitab. Maka maknanya menjadi sebegini, dan tidak adalah dalam kalangan ahli kitab sesiapa pun melainkan akan beriman dengan Nabi Isa sebelum ia mati, mana sebelum ahli kitab itu mati. Kerana ketika itu, ketika keadaannya nazak ataupun ihtidar, akan jelaslah padanya, akan terlihatlah padanya perkara yang benar yang selama ini ia mengingkarinya dan menolaknya. Lalu ia beriman dengan Nabi Isa alaihissalam dan beriman dan bersaksi bahawa Nabi Isa itu ialah hamba Allah dan pesuruhnya, dan Allah itu Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sebarang sekutu baginya. Maka iman ahli kitab ketika itu tidak memberi manfaat kepadanya, kerana di situlah sempadan masa yang Allah akan menolak taubat sesiapa pun, yang dipanggil sebagai sa'atul ghargharah, iaitu waktu yang tidak ada manfaat, tidak memberi apa-apa faedah keimanan ketika itu, kerana
kerana telah terlalu lewat. Dan dikatakan juga takwil ataupun pandangan yang kedua ini disokong oleh satu qiraat Ubay bin Ka'ab yang berbunyi illa la yu'minan nabi qabla mautihim, ya, maksudnya sebelum kematian mereka. Him itu merujuk kepada ahlul kitab. Maka adakah kemungkinan untuk kita menerima kedua-dua pentafsiran yang berbeza ini? Maka dijawab oleh pengarang kitab Al-Wasit, almarhum Syekh Dr. Muhammad Said Tantawi, mengatakan bahawa kami berpandangan adalah lebih utama untuk kita mengatakan tidak ada ta'arud, tidak ada kontradiktori di antara dua pentafsiran ini, kerana kedua-duanya adalah benar dalam konteks masing-masing. Kerana setiap ahlul kitab ketika hendak matinya akan mengetahui dan menyadari bahawa sesungguhnya Nabi Isa itu adalah benar tentang kenabian dan kerasulannya, benar tentang ianya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, benar tentang baginda telah mengajak manusia kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga setiap ahlul kitab akan menjadi saksi akan turunnya Nabi Isa ketika akhir zaman dan akan beriman dengannya dan akan mengikutinya dan akan bersaksi bahawa Nabi Isa adalah seorang rasul yang sebenar-benarnya yang telah menyampaikan dakwahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-160 daripada surah An-Nisa. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Yang bermaksud, maka disebabkan kezaliman yang amat besar dari perbuatan orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang pernah dihalalkan bagi mereka, dan disebabkan mereka banyak menghalang manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah, satu lagi bentuk jenayah yang dilakukan oleh golongan Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala dedahkan di dalam ayat ini, dan mendedahkan juga hukuman setengah atau sebahagian daripada hukuman yang telah diturunkan, telah ditentukan, dijatuhkan kepada golongan Bani Israel disebabkan kezaliman mereka. Allah menyebutkan فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا, menyebutkan bahawa disebabkan kezaliman yang telah mereka lakukan, kezaliman yang dahsyat yang telah dilakukan oleh golongan Yahudi itu, maka dengan sebab itu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum, kami yakni Allah mengharamkan ke atas mereka beberapa perkara yang baik, beberapa perkara yang elok yang dahulunya pernah dihalalkan buat mereka. Kerana kalaulah tidak kerana kezaliman yang mereka lakukan itu, Allah pasti tidak mengharamkan semua itu. Yang mana perkara-perkara itu adalah perkara yang diperlukan oleh mereka dalam kehidupan mereka. Maka ayat ini memberikan suatu ta'lil, suatu alasan dan sebab mengapa Allah hukum, mengapa Allah turunkan hukuman kepada golongan ahlul kitab ini, ataupun apakah alasan Allah menjatuhkan hukuman yang seperti itu kepada golongan ahlul kitab atau golongan Yahudi ketika itu. Dan seperti mana telah kita lihat sebelum ini, bagaimana sikap golongan Yahudi yang gemar memungkiri janji, gemar untuk mengkhianati sebarang perjanjian, hatta perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, gemar untuk mengkufuri tanda-tanda dan ayat-ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua adalah faktor-faktor kemurkaan Allah kepada mereka, dan bagaimana sikap mereka yang suka menghalang orang lain daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana mereka gemar mengajak manusia kepada mengambil dan mengamalkan riba dan sebagainya. Maka di antara thayyibat, perkara-perkara baik yang Allah haramkan kepada mereka disebabkan kezaliman mereka ialah seperti disebutkan dalam suratul An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulli dhi dhufur
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Ayat ke-146 daripada surah Al-An'am yang bermaksud, dan kami haramkan atas orang-orang Yahudi segala binatang yang berkuku, dan dari lembu dan kambing pula kami haramkan kepada mereka lemaknya, kecuali lemak yang ada pada belakangnya atau yang menyelaputi perkakas dalam perutnya atau yang bercampur dengan tulang. Demikian kami, yakni Allah, membalas mereka dengan sebab kederhakaan mereka, dan sesungguhnya kamilah yang benar. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah. Dan dalam frasa fabidhulmin minal ladzina hadu terdapat pengajaran yang penting, iaitu bagaimana Allah menggambarkan betapa dahsyatnya kezaliman yang dilakukan oleh golongan Yahudi ini apabila mereka terjerumus semula ke dalam suatu kezaliman. Setelah mereka bertaubat, setelah mereka kembali kepada Allah daripada dosa menyembah patung anak lembu itu. Dan begitu juga bila Allah Ta'ala menyebut uhillat lahum tayyibat, perkara yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan bagi mereka, untuk menunjukkan bahawa perkara itu dahulunya halal bagi mereka sebelum mereka melakukan sesuatu yang menyebabkan Allah mengubah menjadi perkara itu menjadi haram kepada mereka sebagai suatu hukuman terhadap kezaliman mereka itu. Sementara pada frasa wabisaddihim an sabilillahi katsira, dan disebabkan perbuatan mereka yang menghalang manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisaddihim an sabilillahi katsira, kerana mereka banyak melakukan. Perkataan katsira itu merupakan petunjuk kepada perbuatan itu dilakukan secara konsisten ataupun dilakukan banyak kali, yang merupakan suatu yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Disebut di sini as-sadd atau as-sudud, mana al-mana', iaitu disebabkan perbuatan mereka menghalang diri mereka daripada menerima kebenaran, daripada jalan kebenaran yang disyariatkan Allah kepada hamba-hambanya. Juga disebabkan perbuatan mereka menghalang diri orang lain daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah sangat murka dan Allah melaknat mereka daripada rahmatnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, begitu banyak jenayah yang telah dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita mengenai golongan Bani Israel, dan insya-Allah akan ada lagi seterusnya yang akan berbicara tentang hal ini. Walau bagaimanapun, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu mengambil iktibar pengajaran daripada sikap dan tindak tanduk golongan Yahudi ini. Apa juga yang diceritakan berkenaan dengan mereka perlu kita fahami, perlu kita ambil sebagai suatu pengajaran dan juga sebagai suatu sempadan. Apakah ciri-ciri utama golongan Yahudi yang menyebabkan Allah melimpahkan kemurkaannya kepada mereka? Apakah kerana semata-mata kerana mereka berketurunan Yahudi, atau semata-mata kerana mereka itu berketurunan Bani Israel? Maka isunya yang sebenar bukanlah isu keturunan ataupun kebangsaan, tetapi adalah isu ketaatan dan keingkaran. Allah murka kepada golongan Yahudi kerana mereka melakukan sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana bangsa mereka, tetapi kerana perangai mereka, tindak tanduk mereka, jenayah-jenayah yang mereka telah lakukan semenjak zaman para anbiya terdahulu sehinggalah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersama mereka ketika di kota Madinah. Maka sama-samalah kita menjauhi sifat-sifat dan tindak tanduk Yahudi ini. Semoga kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bertemu lagi. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.